Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan untuk anda yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Syah Ibrahim, saudara Mustafa Ilyas, itu juga dengan saudara YC Lau, saudara Zamari LC, teman-teman Alif Yamin. Wes semangat. Wes, waras. Saudara Syukur Jamil, saudara Mazli Syamsuddin, saudara Nizam Ijam, anak anda Anggrik Rimba, saudara Hafiz Wan Basirun, Ibrahim Cik Muda, Napicah Syah, Waalaikumsalam, Alif Yamim, bila lah bebenur nak berbual, tak tahulah ya, Puan Nurliza, saudara Muhammad Khalil, Waalaikumsalam, Abi K, Abi Nur, Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail daripada Besut, Terengganu. Saudara Junaidi, Mira Harun, Saudara Azizul Mak Yusof, Aminah, Kak Minah, apa khabar orang Terengganu? Saudara Cari Pasai, Saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan, Puan Syarifah Hapipah, begitu juga Saudara Abu Samah, Saudara Ahmad Map, Saudara Zul Ramzul, selamat malam, Saudara Azul Jalil, Puan Rohani Nordin. Begitu juga dengan Marabiah Abdullah, Saudara Samsul Anwar, Saudara Awang Yusof, Abang Tony Durian katanya, Supar Kamsi, Azhari Tok Kaya, Muhammad Syaril. Saudara, jangan lupa like, share dan subscribe juga di Instagram. Tapi saya tengok ni bersemangat lah yang di Facebook. Terima kasih saudara, saudara Rusmini, Wanlah, Zek Zul. Begitu juga dengan Azrul Jali, saudara Mak Syaril, saudara Openg, saudara Hamid Abdul Rashid, saudara Openg dari Sarawak ya saudara. Ini daripada teman kita di Instagram, saudara Ismail Omar. Terima kasih, saudara Roslan Daud. Jangan lupa saudara Hazrul, Rosli Yunus, saudara Sofi, Awang Yusof dari Instagram. Saya tengok naik. Like, share dan subscribe di Instagram saudara Ahmad Tarmizi. Baik saudara, yang mana yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara Aziz Izam, Puan Nurzila, Yahya dan saudara Nordin, Mikomo, saudara Puan Rashidah Ahmad, saudara Ahmad Map, Pokdin Yan. Ya saudara, baik. Kita melaporkan apa yang perlu saya laporkan saat ini berhubung dengan kedudukan saudara COVID, tentang COVID-19 saudara. Hari ini adalah hari Selasa 16 Ogos. Hari yang ke-878. Jadi dah 878 hari dah saudara. COVID-19 ini tak usai-usai lagi. Bagaimanapun, laporan daripada saudara Jamil Idris sama dengan saudara Rio daripada Universiti Melaya, saya nampak ada sedikit kelegaan. Kemarin 3,045 tapi semalam 2,437. Menjadikan jumlah terkumpul 4,737,984 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dan cuma tak seronoknya semalam ada 8 kematian yang dilaporkan. Sebab itu saya katakan saudara, berhati-hati kita, sentiasa jaga diri kita, jaga keluarga kita. Sebab virus corona ini bila menjangkit, dia tak menentu. Saudara Nilawati Ainul, Fiah, saudara Abdul Wahid, Abdul Karim, Joka Karim, Abdul Hamid. Itu juga dengan saudara Aziz Samad, saudara Faizal Majid, Abdul Aziz. Saudara, dari segi laporan yang saya terima, terdapat peningkatan jangkitan di 6 buah negeri dan susut di 9 negeri. Terengganu tidak berubah, iaitu 49 jangkitan. Sementara Selangor saya tengok begitu banyak susutnya. Daripada ribuan tiba-tiba 491. Kita berdoa agar ia kekal, jangan besok naik balik. Ya, saudara. Di wilayah Persekutuan juga susut 500, tinggal 560 jangkitan. Sabah juga susut 252, Perak susut 171, Negeri Sembilan susut 162, dan Melaka susut 162. Di saat negeri-negeri lain susut, tiba-tiba saya tengok terkejut tadi, iaitu di Kelantan. Kelantan tiba-tiba meningkat kepada angka 119. Jadi warga Kelantan berhati-hati sebab saya tengok bila angka ini naik di Kelantan, selalu Kelantan kalau dia naik tinggi saudara. Sebab itu saya katakan jagalah kebersihan diri kita, jaga penjarakan sosial
Dan kalau kita keluar rumah, pastikan kita kembali dengan membersihkan tangan, kalau boleh mandi dan sebagainya. Saudara Fuad Rahman, apa khabar orang Subang Jaya? Terima kasih, moga sukses selalu. Terima kasih. Saudara Puan Hatijah, Madam K, Yaya Armin, Lobai Zamri, saudara. Itu juga saudara Bakar Ahmad, Syam Nazri. Baik, saudara. Kita masuk seketika itu dalam e-commerce. Jangan lupa, saudara, berniaga, berusaha, saudara. Jadi kalau anda mempunyai produk, hubungi Al-Azhar di talian 011330412441. Al-Azhar, dia berniaga setangi Al-Baqur dan juga minyak-minyak wangi. Haruman, bukan minyak atas, saudara. Haruman minyak wangi dari tanah Arab. Begitu juga dia memasarkan gula O. Ini untuk kesihatan. Sebab gula O ni tidak mempunyai kalori, saudara. Andainya anda tidak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 017-714300. Saudara Syafri Zari, saya tak minta maaf, saya tak reti, saya kata berkali-kali saya pesan. Saya tak reti nak buat live bersama, saudara. Jangan lupa dengan Siti Farehah di talian 017-711-4300. Dendeng manis Siti Farehah. Ya, saudara Tukiran Kitam, apa khabar orang Muar? Sebentar lagi saya cuba memberi pencerahan sebenarnya. Dan yang tinggal di Lembah Kelang untuk mendapat bekalan buah-buahan, hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Buah-buahan segar, kiwi, anggur, buah lai, buah apple dan sebagainya. Dan buah-buah sebut harganya murah daripada harga pasaran serta boleh terus dihantar ke rumah saudara. Akhirnya, tentulah makanan kegemaran saya iaitu popiah sira Lady Maria. Memang sedap, saudara. Pedas, rangup dan manis, sesuai untuk melabun. Harga pun murah, bukan mahal mana pun. Mampu rasa, mampu beli. Hubungi Nizam di talian 019-435-1203. Saudara Muhammad Johari, saudara Nur Azila Yahya, marah betul dekat Ferda tu. Saudara Awangku, Aisyaka. Terima kasih. Saudara Fazil Yub, apa khabar saudara? Saudara Ma'azan. Okey, kita masuk segmen Naluri Kehidupan. Saudara, jadikan ini sebagai panduan kehidupan kita. Bukan dari saya, daripada bacaan teman-teman yang menghantar kiriman kepada saya. Dalam segmen Naluri Kehidupan ini, saya ingin mengingatkan teman-teman, usahlah ada di antara kita yang berpecah belah. Saudara, jangan pula ada dalam kalangan kita yang mendabik dada bahawa dia sudah diikat utuh bersama kebenaran oleh tali Allah, katanya. Sedangkan dia menyisih dan menjauhi saudaranya lain. Muslimin hidupnya bersatu padu dan setia pada kesatuan tanpa berpisah dan bercerai-berai. Jikalau seseorang memilih untuk berpisah daripada saudaranya yang lain, maka ketahuilah, saudara, bahawa dia sebenarnya sudah jauh daripada kebenaran. Tali Allah hanya mimpi saja, saudara. Selain itu, usahlah pula ada dalam kalangan kita yang menyangka bahawa hanya dirinya saja yang berhak dan memahami Al-Quran, manakala sebahagian yang lain tidak layak. Juga jangan pula ada yang berfikiran bahawa hanya dirinya saja yang betul dalam memahami, mentafsir kalam Allah, manakala orang lain yang mempunyai hujah dan tafsiran berbeza berhubung dengan Al-Quran ini disalah anggap dan dikatakan sesat, saudara. Al-Quran terkandung di dalamnya pelbagai ilmu yang bermanfaat, saudara, yang dapat dilihat dari pelbagai sudut. Jangan kita mudah menyangka orang melihat kebenaran dalil-dalil Al-Quran dengan kacamata yang berbeza daripada kita adalah sesat. Jangan kita menghukum orang lain semudahnya hanya kerana dia mempunyai fahaman yang berbeza. Selagi suatu pandangan tidak bercanggah dengan syariah, maka ia masih diterima, saudara. Saudara Fazil Abdul, saudara Syam Haji Nawi, Puan Syarifah Hafifah. Jadi, hayatilah, saudara, apa yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i dalam menangkis sifat-sifat bangga diri dan berasa diri sentiasa hebat. Jadi, kata Imam Syafi'i, apa yang dianggap benar, mungkin pada hakikatnya ia mengandungi kesalahan. Manakala apa yang dianggap salah pada pandangan orang lain, mungkin pada hakikatnya ia mengandung kebenaran. Tiada hak milik mutlak dalam menentukan kebenaran bagi seseorang. Boleh jadi kita tersalah dan orang lain benar. Mungkin juga sebaliknya. Tambahan lagi, bila ia melibatkan isi
kandung Al-Quran dan hadis. Kerana kedua-dua sumber ini membawa erti yang luas dan cukup luar biasa. Jadi saudara, kalau anda bijak berbahasa Arab, faham, janganlah mentafsir Al-Quran itu mengikut kehendak anda. Kalau orang bagi pandangan berbeza, maka terus anda tuduh orang itu sesat dan sebagainya. Saudara Nizar Fikri, saudara Ahmad Yusof, saudara Ahmad Yusof dia kata, Nur Azila Yahya, puan kena hantar komen ini berkali-kali. Betul, kadang-kadang ada laju, hilang terus. Saudara Nur Helmi, saudara Roza, Jamaluddin Harun, saudara Badariah Akub. Saudara? Baik. Usai tentang naluri kehidupan, kita masuk segmen mutiara kata. Kiriman, saudara Cikgu Hibil. Saudara, katanya, bila hati kita mati, maka kita akan melihat maksiat itu sebagai perkara biasa, tanpa ada keinginan untuk memperbaiki atau menolak kemaksiatan itu. Oleh itu, suburkanlah hati kita agar tidak mati. Ya, saudaranya, soalnya adalah soal hati, saudara. Kalau hati kita dah mati, maksiat pun kita tengok tak ada apa-apa pun. Oleh itu, suburkan hati kita. Ya, Puan Nuraini Adnan, saudara Mudin Kelateh, Ramzi, saudara Zamzrul, Nazar Arke, Ami Cik dan Erizal. Saudara, kita harus saling ingat mengingati, saling berpesan-pesanlah kamu, supaya kita ingat mengingati antara satu sama lain. Kalau kawan-kawan kita ada yang tersasar dalam kehidupannya, kita bimbing mereka untuk kembali. Ya. Saudara Awang Yusof, katanya hari ini saya sangat berdukacita memikirkan nasib Datuk Seri Najib. Sabar dulu, saudara. InsyaAllah saya akan cuba memberi pencerahan yang sebaik mungkin, saudara. Asalkan ia tidak bercanggah dan tidak dilihat contempt of court ataupun bersalahan dengan mahkamah, saudara. Baik, sebelum itu saya harus mengingatkan pimpinan negara, nak buat bajet pun buatlah. Tetapi jangan berbelanja tanpa had, kerana kita bimbang bahawa negara kita akan muflis kalau kita berbelanja tanpa had, saudara. Tajuk bicara kita malam ini adalah yang mana satu kebenaran. Sabar, saudara. Kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, bakar ketuka pindang puput, tersedia di meja, lemak cencaru. Pokok saka sudah mereput, tebang saja ganti yang baru. Itu kata Pak Nazil, kalau pokok dah mereput. Saka tu dia kata pokok itu sudah tidak subur lagi. Jadi kalau pokok dah tua, tebang aja. Itu kata dia. Ini nasihatnya. Artinya kadang-kadang buah fikiran orang yang dah tak boleh lagi dah. Jadi tapi jangan kita sisihkan mereka, saudara, ya. Tambah Pak Nazir lagi, putera raja bijak laksana, muda usianya menunaikan haji. Bijak saja tidak bermakna jika ilmunya tidak diuji. Jadi orang bijak-bijak ni pun kalau ilmunya tidak kita uji, tidak dikongsi, maka tak ada gunanya juga. Itu kata Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun yang cukup bermakna. Sebelum kita masuk segmen yang lain, jangan lupa kita ulas sedikit tentang gedung ilmu, saudara. Yang ini adalah pemikiran Allahyarham Pak Zakbar. Beliau merupakan atau nama sebenarnya adalah Zainal Abidin bin Ahmad, yang merupakan antara tokoh pemikiran Melayu abad tahun 20-an. Saudara. Dan pemikirannya dibukukan oleh Dewan Bahasa pada tahun 1982 berjudul Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri, kiriman Tan Sri Johan Jaafar kepada saya. Jadi menurut sekarang ni kita dah masuk bab 22 dah, saudara. Cepat sangat masa berlalu. Dah bab 22. Menurut Allahyarham Zakbar, kita harus sedar dan insaf bahawa setiap orang yang berjaya berada di atas dengan segala kekayaan dan juga kemewahan maupun memperoleh kedudukan yang tinggi, asalnya juga adalah dari bawah. Bukan dia terus lahir terus kaya, saudara. Kerana sikapnya mahu maju dan sentiasa berusaha tanpa mengharapkan wujudnya tongkat sakti atau bantuan dari orang lain, maka dia mencipta kejayaan demi kejayaan dengan tangannya sendiri. Meskipun ada kalanya adalah sedikit bantuan berupa nasihat atau pertolongan, namun terbatas pada jumlah yang tidak keseluruhannya. Tapi setiap kejayaan yang dicapai datangnya dari usaha tanpa jemu, menilai setiap kelemahan untuk memperbaiki langkah seterusnya. Kita tidak lagi boleh meneruskan keadaan
untuk jadi bangsa yang sekadar meminta-minta tanpa noktah. Itu kata Pak Zakbar. Katanya lagi, ada orang mengatakan bahawa kejayaan seseorang itu kerana nasib. Perlu dijelaskan, bidalan ada menyebut, yang bulat tidak akan datang bergolek, yang nipis tidak akan datang melayang. Setiap apa yang dialami, setiap kejayaan yang ditempa, tidak semata-mata kerana nasib. Ia ditentukan oleh usaha gigih, tanpa henti, tanpa lelah, tanpa jemu. Bangsa Melayu perlu waspada. Dalam situasi hari ini, jangan sampai nasi yang sudah berada di tangan serta hampir ke mulut akhirnya jatuh berkecai hanya kerana kelalaian dan kealpaan kita. Jangan sesekali bergantung pada nasib semata-mata. Jauh sekali menadah tangan, mengemis dan mengemis. Usahalah. Dan usaha mesti dilakukan oleh tangan kita sendiri. Kita sambung lagi malam besok. Terima kasih Tan Sri Johan atas kiriman buku yang cukup bernilai bagi saya untuk perkongsian kita bersama. Sebelum saya meneruskan pencerahan, seperti biasa, saya harus memberi peringatan, saudara. Salam pencerahan, kebenaran janji tepati hanyalah UMNO BN tunaikan janji. Saya, siapa yang kata tadi tu? Saudara Rosli Rahim. Okey, saudara. Saudara Kamarul Bahrim, saudara Roslan Arifin. Ini teman-teman kita di Instagram, saudara. Saya harus mengingatkan bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel, apa-apa channel sekalipun, maka anda harus bertanggungjawab atas tidak setiap suntingan maupun komen-komen yang anda hantar. Saya tidak mampu untuk menilai ataupun memantau kesemua komen maupun suntingan yang anda lakukan. Ingat, saudara, ini pencerahan politik bermotifkan, bermatlamatkan, sekadar pencerahan untuk memberi maklumat dan informasi terkini. Itu saja, saudara. Tak lebih daripada itu. Tanpa dikenakan bayaran ataupun tanpa dibayar. Segala-galanya berprinsip pada kita bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara, selesai masalah. Dan kalau saudara tak bersetuju, nak menghantar kiriman, boleh. Saudara Awi dari Oslo, Norway, kembali katanya. Alif wow. Kalau saudara nak menyantuni, gunakanlah bahasa yang baik. Ingat, saudara, kita adalah warga cinta damai. Baik, saudara. Laporan cuaca, pagi panas. Panas lit-lit, petang sejuk. Saya pun tak tahu sampai bila. Tapi bagaimanapun saya melihat suasana hari ini awan mendung. Seperti bagaimanakah seolah negara berada dalam duka cita. Apa nak jadi pun saya tak tahu. Itu keadaannya. Saya tengok suasana awan mendung, tapi tak ada hujan. Kemudian panas masih terasa membahang, saudara. Itulah keadaan hari ini. Nasihat saya pada anda, banyakkan minum air masak, saudara. Kerana bila petang tu hujan. Kalau bila petang, harus berwaspada, saudara. Kerana kita khawatir bila hujan lebat, ada petir. Ini sebagaimana berlaku di Gua Musang semalam. Bagaimana seorang kanak-kanak atau pelajar berusia 12 tahun menemui maut apabila dipercayai dipanah petir. Kerana katanya ketika terjadi hujan lebat, dia menggunakan telefon bimbit di rumahnya di kampung Sungai Raya, Kuala Betis di Gua Musang. Talian telefon bimbitnya itu tak ada talian, tetapi dia punya wave ataupun laluan frekuensi itu disambar oleh kilat, maka tangannya terbakar. Dalam kejadian itu berlaku pukul 4.30 petang semalam. 4.50 petang, Allahyarhamah Nur Ashikin Kitsina ditemukan tidak sedarkan diri oleh bapanya Mat Nur Zawawi Awang berusia 58 tahun dalam biliknya. Menurut saudara Muhammad Nur Zawawi, sebelum kejadian beliau terdengar dentuman petir yang kuat serta cuaca hujan menyebabkan bekalan elektrik rumahnya terputus. Dan ketika itu dia berada di surau yang tidak jauh dari rumahnya. Jadi isterinya datang beritahu bahawa rumahnya bekalan elektrik tak ada. Mungkin katanya short circuit ataupun fuse. Dan dia pun membetulkan. Kemudian betul dia pergi baliklah ke surau. Tapi tidak semua lepas itu, isterinya datang beritahu anaknya dalam bilik sudah tidak sedarkan diri. Jadi mungkin dia bila tengok anaknya tu memegang telefon bimbit dan tangannya hitam seperti terbakar. Itu disyaki disambar oleh petir. Jadi saudara, walaupun beliau berusaha menghantar anaknya ke hospital di Gua Musang, tapi ajal sudah pun sampai. Kita ucapkan takziah pada keluarga
Saudara Muhammad Nur Zawawi. Ya, saudara, cuma saya mengingatkan teman-teman, jangan gunakan telefon bimbit di saat hujan lebat dan adanya kilat sambar menyambar, saudara. Ya. Dan satu lagi yang tak seronok saya nyatakan, saya terima kiriman seorang teman. Dia kata dia menjadi mangsa skamer. Bukan dia, ibunya. Ibunya mengalami kehilangan wang sejumlah RM75,000 dari dalam simpanan tabung haji yang dicuri oleh skamer, saudara. Kemudian ada pula temannya menceritakan dia juga, temannya juga kehilangan sebanyak RM50,000 simpanan dalam sebuah bank komersial. Hanya mengambil masa dalam 10 minit saja. Sedih, saudara. Saya dengar tu, saya sedih, saya pun geram juga. Caranya memang seperti biasa. Ada panggilan katanya dari bank. Kononnya ada transaksi. Jadi dia mahukan nombor akaun kita. Kemudian kalau kita kata tak ada, dia kata tak apa. Jadi saudara, dia nak paskan line itu kepada pegawai bank negara. Jadi untuk membantu membuat laporan polis. Kemudian panggilan itu ditransfer pula ke balai polis yang meminta maklumat akaun bank mangsa. Akhirnya dalam tak sampai 10 minit, ruyup habis semua wang kita disapu oleh skamer. Ini modus operandi, saudara. Jadi kalau saudara dia dapat terima call, sebaik-baiknya kalau tengok nombor telefon yang tidak dikenali, tak payah jawab. Sebab inilah kadang sekarang ni data-data kita ni mudah diketahui oleh orang. Saudara, MySejahtera ni pun satu hal juga tu. Bila dah habis semua, kita punya data-data milik kita boleh dilakukan oleh skamer dan mereka boleh mencuri segala-gala data tentang bank account kita. Mereka boleh lakukan segala-galanya, saudara. Dan cuma kita hairan kenapa bank tidak ada dia punya sistem untuk memutuskan jika ada sesiapa yang dilihat cuba memindahkan wang yang tanpa pengesahan. Jadi kita harapkanlah agar Menteri Kewangan, Bank Negara mengkaji macam mana nak menyelesaikan masalah ini. Bukan sikit, saudara, dah beratus juta dah. Beratusan juta wang rakyat telah pun dicuri oleh skamer. Saudara, kalau ada orang telefon anda, tak kenal, jangan jawab. Habis-habis sangat tu cuma cakaplah anda sedang bercakap dengan saya anggota polis, katakan. Dan saya ingat mesti dia lari. Ataupun nombor anda saat ini sedang dipantau. Kelang kabutlah dia, saudara. Jadi yang terbaik jangan layan lah. Tengok nombor telefon, suara pun orang lain, bukan saudara kita, tak payah. Urusan, jangan melakukan urusan melalui telefon. Akhirnya telefon kita ini melalui telefon, wang kita lebur, disapu oleh skamer, saudara. Bagaimanapun, saya seronok juga tengok rupa-rupanya di samping skamer ini, saya bangga juga rupanya roti canai buatan Malaysia sekarang ini sudah pun berada di pasaran antarabangsa. Ini cara yang harus kita jadikan panduan, jadikan tauladan bagaimana orang boleh mencipta kejayaan walaupun dalam keadaan negara menghadapi kesukaran ekonomi. Ya, saudara, ini tentang bagaimana dia menjual roti canai. Roti canai ini memanglah kita mengatakan roti canai ini datang dari India. Tapi sebenarnya sekarang ini menjadi makanan popular di negara kita. Jadi roti canai ini dijadikan, dibekukan dan dihantar ke luar negara. Kabarnya sudah pun mencapai jutaan. Bukan sikit saja. Puluhan juta roti canai. Syarikat itu syarikat Kawan Food. Pemiliknya adalah Gan Tiam Chai. Dia dapat resipi ini daripada bapaknya. Menurut Gan, pada mulanya dia memasarkan makanan, kuih muih yang dibekukan. Tapi hari ini bermula pada tahun 1976 yang dikenali sebagai Kawan Food tukar kepada Kian Guan Trading. Mula-mula dia pasarkan kulit popiah, kemudian dia pasarkan juga kuih muih, kekacang. Hari ini dengan roti canai menembusi pasaran antarabangsa sampai ke Amerika. Ini perlu kita jadikan sebagai tauladan yang harus kita fikirkan. Bagaimana kita mampu untuk memasarkan produk kita. Bukan tak ada. Roti canai boleh jadi jutawan, saudara. Tahniah kepada Gan Tiam Chai. Walaupun dia warga Cina. Tapi dia menjadi tokeh roti canai bertaraf dunia, saudara.
Cuma bila saya tengok juga tu, jangan kita jadi kumpulan orang yang disahkan kerana menurut kajian daripada University Stanford di California, dia menyenaraikan bahawa rupanya warga Malaysia kita ni adalah merupakan negara ketiga tertinggi di dunia yang malas berjalan kaki. Kerana kajian Universiti Stanford, warga kita di Malaysia ni orang yang malas berjalan. Ini berdasarkan maklumat balas daripada 717,527 responden yang memberikan gambaran sekilas tentang gaya hidup mereka. Dan juga banyak juga di seluruh dunia. Dia buat kajian daripada 111 negara di seluruh dunia dan mendapati dalam kajian itu bahawa Malaysia jatuh tempat ketiga yang malas berjalan kaki. Kajian tersebut turut mendedahkan negara pertama di dunia memiliki rakyat paling malas berjalan kaki adalah negara Indonesia. Mana jumlah purata rakyat di sana hanya berjalan sekitar 3,513 langkah saja sehari. Jadi menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, purata jumlah berjalan kaki bagi setiap individu di mana yang disarankan oleh global adalah sekurang-kurangnya 5,000 langkah sehari. Berusahalah kita supaya kita kalau boleh berjalan kaki. Jangan kita jadi golongan orang yang malas berjalan kaki. Pepatah Arab ada mengatakan, saudara, saya ingat lagi, saya dah pernah membaca. Pepatah Arab mengatakan bahawa berehatlah kamu waktu siang hari. Tetapi hendaklah kamu berjalan walaupun 1,000 langkah selepas kamu makan waktu malam. Mungkin gamaknya negara Arab waktu itu, bila malam sejuk, barulah boleh berjalan. Kalau siang, panas terik, mereka tak berjalan. Itu pepatah Arab, saudara. Jadi kita, WHO menyarankan setiap orang perlu berjalan sekitar 5,000 langkah dalam sehari. Jangan kita jadi orang yang malas melangkah. Terus saya, itu sedikit-sedikit pengetahuan. Perlu juga saya santunkan bila orang kirim pada saya kata ini elok juga untuk panduan kita bersama. Baik, saudara. Ini yang semua orang nak tahu. Bahawa hari ini sebenarnya Mahkamah Persekutuan telah pun membuat keputusan tidak membenarkan permohonan peguam bela Datuk Seri Najib yang memohon untuk menangguhkan prosiding akhir rayuannya. Memanglah kumpulan peguam terdiri daripada Safian, Teh dan juga Datuk Zaid Ibrahim memohon daripada 5 orang hakim yang bersidang hari ini supaya kalau boleh minta kes itu dilanjutkan sebab mereka nak buat persiapan. Permohonan itu ditolak. Malahan yang lebih mendukacitakan apabila butiran yang dimasukkan semalam mahkamah terima. Tapi bukan menerima itu sebagai fakta kes. Diterima, lepas tu hari ini kesemua kes elemen atau apa yang dimasukkan itu ditolak. Kerana menurut Tun Tengku Maimun Tun Mamat, dia kata kalau boleh jangan lagi nak delay. Dia mahu supaya kes ini dibicarakan. Pembicaraan terakhir bermula hari Khamis. Kita harus berlapang dada, tunggulah. Tapi bagaimanapun saya terima kiriman. Ramai orang yang menghantar kiriman yang merasakan kecewa. Kerana bukti-bukti baru berhubung dengan kes rasuah SRC International yang berjumlah 42 juta yang dituduh Datuk Seri Najib terlibat dan sebagainya, saudara. Dan usaha terakhir Datuk Seri Najib untuk mengemukakan rayuan di Mahkamah Persekutuan, butiran-butiran terbaru itu ditolak. Semalam diterima, hari ini ditolak. Sebab itu saya katakan kadang-kadang dalam hidup kita ni, saudara, jangan kita gembira, terlalu gembira dan akhirnya kita berduka. Dan jangan pula kita berduka, akhirnya kita gembira. Kerana kes belum lagi selesai, saudara. Cuma baru ditolak dapatan. Apa yang dikemukakan oleh Ketua Pembela, Saudara Yang Arif Hisham Teh Potik, beliau mahu memohon pendengaran rayuan terakhir Najib ini adalah untuk mengenepikan sabitan dan hukuman terhadap Datuk Seri Najib. Tapi permohonannya ditolak, penangguhan untuk perbicaraan. Kemudian dapatan ataupun apa yang disubmit semalam itu ditolak. Kerana hujahan-hujahan sama ada perkara itu bertentangan dengan OSA, bahawa Hakim Nazlan ini mempunyai konflik of interest, juga tidak diterima oleh mahkamah. Itu keadaan, saudara. Jadi dalam keadaan begitu, tentulah
ramai orang kecewa. Bagi saya, tenang. Memang Datuk Seri Najib pun terkejut. Sebab semalam dah terima tapi hari ini ditolak. Beliau terkejut dan kecewa. Dia reaksi Datuk Seri Najib selepas Mahkamah Persekutuan menolak permohonannya yang mahu memasukkan bukti-bukti berkaitan tentang Hakim Datuk Nazlan. Jadi permohonan beliau untuk memasukkan bukti tentang kedudukan Muhammad Nazlan dalam kumpulan Maybank sebelum ini yang dikatakan mempunyai konflik of interest tapi tidak diterima. Katanya dia, Datuk Seri Najib pun dia kata saya pun terkejut. Beliau pun kecewa dengan keputusan mahkamah yang tidak membenarkan kemasukan bukti baharu yang beliau percaya bahawa Hakim Datuk Mazlan mempunyai konflik kepentingan. Tapi saya tak boleh nak ulas saudara tentang ini kedudukan Datuk Mazlan ini kerana saya nanti khawatir nanti saya akan ada contempt of court. Tapi dapatan kita bahawa apa yang tersiar semua orang di media sosial mengatakan Hakim Datuk Nazlan ini terlibat dalam waktu mengasaskan syarikat CSRC oleh Maybank. Jadi bukan Datuk Seri Najib yang mewujudkan syarikat tersebut. Sedangkan kertas penghakiman atau penghakiman dibuat oleh Datuk Nazlan mengatakan Datuk Najib yang mewujudkan syarikat tersebut. Ini yang dikatakan conflict of interest. Tapi terpulanglah, mahkamah masih lagi belum habis, saudara. Belum selesai lagi. Sebab itu, Yang Arif Tengku Maimun sebagai Ketua Hakim Negara, dia kata okey, memulai hari Khamis, lusa lah. Perbicaraan rayuan terakhir Datuk Najib akan didengar melalui Mahkamah Persekutuan pada hari Khamis. Dan mahkamah menolak permohonan Datuk Seri Najib bagi menangguhkan pendengaran rayuannya. Dia kata dan perlu diingat ini merupakan rayuan terakhir saudara. Lepas Khamis ni mungkin selama dalam seminggu ke, itu pulang pada mahkamah menentukan tarikhnya. Lepas itu habislah, tak ada rayuan dah. Sebab ini adalah Mahkamah Persekutuan. Dari Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, ditolak Mahkamah Rayuan, sekarang ini berada di Mahkamah Persekutuan. Saya yakin saudara, saya yakin tentulah peguam-peguam, barisan peguam Datuk Seri Najib mempunyai kebijaksanaan untuk memintas segala aspek tuduhan. Dan kita dengar dulu. Ini bukan berakhir saudara. Belum berakhir lagi. Saya nak jelas kepada saudara, kes perbicaraan Datuk Seri Najib belum berakhir. Jangan kita putus asa dan sebagainya. Saya tadi ada teman berhubung dengan saya, dia kata macam mana, apa pandangan? Saya yakin dengan kebijaksanaan Saudara Hisham Teh dan juga Saudara Zaid Ibrahim yang akan berhujah mulai Khamis ini berhubung dengan fakta-fakta kes yang saya yakin, keyakinan saya saudara, bahawa ada beberapa perkara yang tidak lagi boleh dianggap beyond reasonable doubt ataupun mengatasi dipanggil apa? Beyond reasonable doubt itu mengatasi apa dipanggil dalam bahasa Melayu? Beyond reasonable doubt. Belum berakhir. Tapi saudara Puan Puzah Saad dia kata setelah sampai penghujung. Saudara Madinah Cik dia kata berakhir tapi dah sampai ini rayuan tapi terbukti banduan. Belum, jangan saja gitu. Dalam keadaan begini saya mengharapkan supaya kita bertenang. Kita bertenang, tak apa saya. Tak ada apa pun balasan. Jangan risau. Saya yakinlah sebab ada teman telefon saya tadi, petang tadi. Dia kata macam mana pandangan saya? Saya kata saya yakin pada kebijaksanaan Yang Arif, Hisham Teh dan Datuk Zaid Ibrahim untuk mematahkan segala hujah-hujah. Mahkamah ni saudara, dia tempat berhujah dengan segala pembuktian. Pendakwa raya membuktikan orang ni bersalah. Peguam bela membuktikan orang ni tak bersalah. Terpulang pada hakim. Sekarang ni 5 hakim yang mendengar kes tersebut. Dan kalau ada keraguan, itu beyond reasonable doubt, mengatasi keraguan, maka tak ada jalan lah. Tapi kalau ada keraguan, di mahkamah dia perlu ragu je. Kalau ragu kes itu, mana boleh dibuang. Itu keadaannya. Memang saya tahu kita peringkat akar umbi, teman-teman yang menyanyi Datuk Seri Najib, merasa kecewa. Ya, sabar. Saudara Pak Yah Hamid,
Kita jangan kata kita nak melagakkan benang basah. Tidak. Saya mengharapkan agar kes Datuk Najib ini kita tunggu keputusan mahkamah sepenuhnya. Banyak laluan lagi, saudara. Saya berpengalaman waktu kes Allahyarham Datuk Arun. Bertahun-tahun. Sedangkan waktu itu sampai ke peringkat Privy Council di London. Tapi akhirnya bila mahkamah tetap memutuskan bersalah, bersalahlah. Tapi ada cara lain. Ada cara lain boleh diselamatkan. Macam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun beliau telah pun dipenjarakan. Tapi bila dulu yang Mahkamah Tak Agung memberi pengampunan, maka putih bersihlah balik. Itu keadaannya negara kita ni. Kita negara hukum. Juga negara yang raja berperlembagaan, saudara. Salama Sanusi. Masuk ajalah. Tak usah begitu. Saya melihat ada teman-teman yang seronok sangat hari ni. Semalam mereka duka cita. Tak ada banyak komen. Tapi hari ni macam-macam seronok sangat. Jangan kita meraihkan ataupun merayakan kepedihan serta kesedihan orang lain. Kekecewaan orang lain perlu kita santuni dengan jiwa besar untuk mendoakan agar orang itu lebih tabah menghadapi dugaan. Jangan kita bersorak. Apa kata kalau itu berlaku pada diri anda atau keluarga anda? Saya tahu Puan Aizah Ibrahim sedih. Kesedihan itu, saudara, bukan mengakibatkan kita terus hanyut dalam kesedihan. Hidup perlu diteruskan. Perjuangan perlu diteruskan. Dalam perjuangan tentulah ada halangan-halangan dan cabarannya. Hari ini Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Najib menghadapi cabaran. Soal skrip ke tak skrip ke itu terpulang. Saya rasa rakyat semua dah cukup faham berhubung dengan kes Datuk Najib ini, apakah ia merupakan satu kesalahan yang benar-benar ataupun ada reasonable doubt ataupun ada keraguannya. Ini terpulang. Kita tak boleh nak mencerca mahkamah, tak boleh, saudara. Saya Siti Fatimah kata semoga Datuk Najib menang. Mudah-mudahan. Kita tunggu perbicaraan hari Khamis, memulai Khamis ni hujah-hujahan. Cuma saya mengharapkan teman-teman yang menulis melalui Facebook, yang mengulas, kalau boleh, hendaklah adil dalam memberi ulasan. Jangan berpihak. Saya tengok kadang-kadang macam kes Datuk Seri Zahid, sepihak saja. Apa yang didakwa itu saja yang dilontarkan. Apa yang ditangkis oleh peguam bela disenyapkan. Macam sekarang ni persoalannya banyak orang bertanya kenapa tak dibawa Zeti dan familinya ke muka pengadilan. Mana jolonya, mana Nek Faizalnya. Lepas tu berbukti-bukti bahawa ini Hakim Nazlan pernah berkhidmat di syarikat Maybank dan sebagainya. Ini persoalan yang dibangkitkan dan mengundang persoalan pada rakyat. Dia terpulanglah sebab negara kita negara hukum. Kita harus menghormati keputusan mahkamah, saudara. Saudara Akmal Syahir, dia kata orang Melayu seronok. Mana dia Saudara Akmal tadi? Mana Saudara Akmal tadi? Laju sangat. Tak tahulah saya. Saudara Ajima, dia kata memang meragukan pelantikan hakim. Terpulang sebab kita tak boleh. Laju, banyak tulisan ni. Saya Acai Bentayan, semoga bosku dilindungi Allah. Saudara Jamaluddin Harun, jangan layanlah bagi orang nak cakap apa semua. Sebab itu saya sentiasa mengulas, memberi pandangan yang tidak memihak mana-mana. Apa yang diutarakan oleh pendakwa raya, apa yang diutarakan oleh peguam bela. Tapi saya melihat pandangan saya. Saudara mana ni? Romeo Tazamas, kita tak minta Datuk Najib dan Zahid ke penjara. Apa kesudahan penyokong PH kerana mainan fitnah. Ya, saudara, sini keadaannya. Saudara ingat, ya, saya dah bercakap, dulu pun saya dah bercakap. Politik ini adalah percaturan yang kadang-kadang cukup zalim. Di luar dunia, di negara luar, orang sanggup membunuh. Kerana untuk mencapai matlamat politik. Negara kita ni kadang-kadang orang menggunakan fitnah dan macam-macam lah. Jadi sebab itu kita sebagai penyokong, jangan kita merelakan diri kita untuk terperangkap dalam persoalan ini. Datuk Seri Najib masih ada ruang pada hari Khamis ini untuk membela diri. Sama-sama kita tunggu. Ya, saudara?
Saudara Jeffrey Majid, seharusnya pihak Datuk Seri Najib membawa masuk QC sebagai penasihat. Ya, itu telah diputuskan. Kita tak boleh nak argue. Kita rakyat yang menjunjung keadilan dalam rukun negara, kedaulatan, keluruhan perlembagaan dan undang-undang. Saudara, tunggu hari Khamis. Penghakiman negara laju sangat, tak dapat ni. Malam ni macam-macam, jangan mudah koyak. Betul. Saudara Jeff Mike, Dato' Hakim ni sama arus pulang. Saya tak boleh nak kata apa, saudara. Cuma saudara, bila saudara hantar tulisan ni, berhati-hati. Jangan pula dilihat komen-komen saudara itu contempt of court atau menghina mahkamah. Saudara Gideon Leon, jangan kita mencurikan sesuatu yang boleh membahayakan diri kita. Saudara, perjuangan Datuk Seri Najib masih panjang lagi. Bukan berakhir hari ini, saudara. Hari Khamis kita dengar pula. Mungkin kalangan yang membenci Datuk Seri Najib, yang tak suka Datuk Seri Najib, seronok. Sebab itu saya katakan, kadang-kadang sesuatu keputusan itu, bagi mereka yang tak bersetuju dengan pandangan kita, kalau keputusan itu memihak pada mereka, mereka setuju. Mereka suka. Tidak pada kita. Kalau ia memihak pada kita macam semalam, ramai yang tak setuju. Ramai yang kata macam-macam. Jadi ini keadaannya. Yang kita tidak, cuma yang kita minta supaya Datuk Seri Najib diberi keadilan dalam perbicaraan tersebut. Itu saja. Tunggu hari Khamis, saudara, ya. Cuma hari ini timbul pula bagaimana mantan Panglima Tentera Laut usai Datuk Najib yang mengecewakan barisan peguamnya, bahawa bekas Panglima Tentera Laut iaitu Tan Sri Ramli telah pun dibawa ke muka pengadilan atas tuduhan skandal kepincangan projek perolehan LCS yang kapal yang berhebohkan tu. Ini kita tunggulah juga. Jangan pula kita buat putusan. Banyak pula orang kata ini jadi scapegoat lah. Itu. Tunggu. Tapi hari ini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah telah pun mengemukakan Tan Sri Ahmad Ramli ini didakwa curang kerana meluluskan bayaran berjumlah RM1,360,000 kepada GSD. Pun ada lagi syarikat lagi. Jumlahnya transaksi lebih kurang 31 juta. Jadi soalan kapal tu lewat disiapkan, sudah tidak banyak diperkatakan. Yang diperkatakan sekarang ni ada kecurangan. Jadi kita tunggu. Jangan kita mengambil keputusan. Saudara Zul Ismail, Datuk Seri Najib, PM terbaik, benar. Kita sebagai penyokong, kita sokong. Kalau kita tak sokong, jangan pula kita ketawa atas kekecewaan orang lain. Saudara, itu permintaan saya sejujurnya. Begitu juga hari ini. Tan Sri Ramli ni kawan saya dulu. Beliau pernah menjadi Panglima Tentera Laut. Jasa baktinya dalam pasukan tentera laut itu ada. Sebab itu beliau dilantik sebagai pengurusi kepada Bowsted Naval Shipyard, syarikat buat kapal. Rupanya dapatan daripada SPRM ada. Kononnya ada kecurangan, maka beliau dihadapkan ke mahkamah. Tapi nak tuduh menteri pun tak tahu lagi macam mana. Tak ada, belum ada tuduhan. Ini yang dapatan oleh PSC kelewatan. Saudara, itu yang kita nampak. Dan hari ini ada pula lagi, saudara, bahawa Kementerian Pertahanan membuat laporan kepada SPRM berhubung pembelian 6 helikopter tentera bernilai 300 juta pada 2015 yang sehingga kini belum diterima oleh ATM. Iaitu tahun 2015. Tahun 2015 sebelum tumbangnya Kerajaan Barisan Nasional, dan ketika itu Menteri Pertahanannya adalah Datuk Syamuddin. Laporan itu dibuat oleh Wakil Kementerian Pertahanan kira-kira jam 10 pagi tadi di Ibu Jabat SPRM. Menurut sumber Kementerian Pertahanan, laporan itu membabitkan pembelian 6 helikopter tempur ringan MD-530G keluaran syarikat Gegasi Aero Angkasa Amerika Syarikat. Jadi saya melihat keadaan ini satu demi satu sudah terdedah. Sebab itu saya katakan sudah sampainya dalam politik ini kita mencari pemimpin baru yang bersih, yang tidak lagi terjebak dalam segala yang dah biasa untuk buat duit, saudara. Dalam keadaan begini, saya cuma
pemikiran saya lah. Saya duduk menong petang tadi sambil lepas kita sembahyang maghrib, saya memikirkan ke mana sebenarnya ekonomi negara kita ni. Satu demi satu terdedah. Pembicaraan Mahkamah Najib dilihat ada orang kata setuju atau tak setuju dan menimbulkan pelbagai tanda tanya. Begitu juga dengan tentang ada dibawa ke muka pengadilan, iaitu Tazli Ramli, bekas Panglima TRDM. Ini bukan orang politik. Beliau adalah bekas tentera. Dan ada orang mengatakan adanya korupsi. Kemudian ada pula laporan berhubung dengan helikopter. Jadi macam mana pelabur-pelabur nak datang melabur? Jadi gambarannya seolah-olah negara kita adalah negara yang tidak mengamalkan undang-undang. Dilihat negara kita ini adalah negara yang macam negara Afrika. Jadi orang pun nak datang ke negara kita ni pun takut, bimbang. Ini gambarannya. Saya melihat sebab malam tadi saya berbual dengan seorang teman. Ini berhubung dengan ekonomi negara. Ekonomi negara penyumbang terbesar, saudara. Di samping kita ada hasil minyak, ada hasil daripada minyak kelapa sawit, getah dan sebagainya. Jangan lupa, satu ketika dahulu sektor pelancongan begitu tinggi menjadi sumber pendapatan negara. Ramai pelancong datang ke bumi Malaysia ini. Memang negara kita ini negara yang indah, yang cantik. Saudara, kita ada pantai, kita ada bukit dan cuaca negara kita ini sama throughout the year ataupun cuaca yang musim panas sentiasa. Kita tidak mengalami musibah yang teruk. Kita tak ada gempa bumi, kita tak ada taifun macam ada di Taiwan, di Korea dan sebagainya. Kita tak ada salji yang sampai tenggelam kepala lutut. Kita tak ada banjir besar, kita tak ada gunung berapi. Tenang negara kita ni. Dan orang suka datang melawat. Tapi sejak PKP, sehingga saat ini saya melihat sektor pelancongan seolah-olah diketepikan. Tak nampak lagi kegiatan pimpinan negara untuk menyantuni sektor pelancongan yang membawa pulangan begitu besar. Sebelum PKP, sebelum beralih kerajaan dulu, 31 bilion untung bersih yang masuk ke negara kita ni. Dan ia juga melibatkan pertukaran wang asing. Pelancong datang. Jadi dalam keadaan begini, kata nak buat bajet dan sebagainya, apakah Tengku Zafrul sebagai Menteri Kewangan, apakah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat melihat keadaan ini? Kerana sektor pelancongan ini menyumbang banyak. Dia adanya hotel. Tapi sekarang ni hotel malap. Apakah hotel-hotel ni hanya dijadikan tempat untuk orang buat maksiat? Hotel ni tempat orang suka duduk, orang datang, yang tentram. Hotel kita semua ada kelas 5 bintang. Ada juga yang 1 bintang, 2 bintang. Jadi kita lengkap hotel kita. Kemudian ada sektor makanan, restoran-restoran. Dan pekerja. Pekerja sektor hotel, tukang masak, tukang kemas bilik, tukang jaga menyambut tetamu, pengawal keselamatan. Sambil itu ada pula sektor pelancongan ini menyumbang adanya pemandu untuk transportation atau pengangkutan. Jadi sektor pelancongan ini perlu ditekankan. Saya amat mengharapkan agar Tengku Zafrul, Yang Amat Perdana Menteri melihat. Sebab saya tak dengar lagi sehingga saat ini penekanan pimpinan negara terhadap sektor ini. Sedangkan kita dulu memang orang suka datang melawat. Tidak dinafikan, kita mempunyai pulau yang cantik, pantai yang bersih, angin sepoi-sepoi bahasa, bukan angin yang menerjah dengan laluan taifunnya ataupun taupan. Tidak. Angin sepoi-sepoi bahasa, kita boleh beriadah. Kita nak daki bukit, kita pergi ke Gunung Kinabalu. Kita melihat budaya di Sarawak, budaya yang banyak di Sabah, ada budaya di Kelantan, ada pesta wow, ada pesta makanan di Terengganu. Ya, saudara, ada Pulau Pangkuk. Wow, bumi kita ni di samping hasil yang banyak, ia juga dilihat terlalu seronok yang menyeronokkan para pelancong. Tapi sektor ini kurang penekanan. Ya, saya haraplah. Sebab itu, macam kalau kita pergi ke Thailand, para penyambut tetamu ataupun pemandu pelancong, mereka menghormati tiap pelancong yang datang. Sawadikap, lembut ya dengan pelancong. Sebab itu kita jangan tunjukkan sikap arrogant kita dengan pelancong yang datang.
Kalau kita sampai ke Indonesia, selamat siang Pak, mau makan apa Pak? Budayanya. Jadi sepatutnya kita berusaha untuk menerapkan satu sikap warga negara bangsa kita ini menyambut tetamu dengan baik hati. Jangan kita dengan kasar, larilah nanti. Tapi bila dengar kebejatan, dari segi politik kita ni yang tak menentu, orang pun takut nak datang. Berusahalah. Sebab itu, saya menekankan, selepas saja pilihan raya umum, bila ada kerajaan yang mantap, saya yakin, apabila kita kukuhkan sektor pelancongan ini, maka ia akan menyumbang ekonomi yang besar pada negara kita, saudara. Kerajaan dia tak ada meniaga, saudara. Dia pendapatannya datang daripada cukai-cukai yang terkumpul. Jadi bila sektor pelancongan datang, pertukaran wang pun masuk, maka banyaklah cukai-cukai pelancongan yang ada. Ini keadaan, saudara. Saya cuma memberi pandangan. Bukan saya pakar ekonomi. Cuma saya lihat Tengku Zafrul dia cuma menekankan pada OPR. OPR, itu yang saya risau tu. Bank saja buat duit, memang dia pakar bankan. Terima kasih, saudara. Dan, usai dah soal ekonomi, soal mahkamah sudah, pembicaraan, SPRM sudah. Saya harap teman-teman yang nak tahu sangat macam mana kedudukan Datuk Seri Najib semua, jangan risau, hari Khamis. Kita tunggu pula hari Khamis. Saya yakin, Datuk Seri Najib pun yakin bahawa keadilan itu akan menjelma juga akhirnya. Saudara, malam tadi diadakan mesyuarat Majlis Tertinggi, Mesyuarat Agung Barisan Nasional. Ini saya nak jelaskan kepada saudara. Banyak perkara yang dibincangkan. Tapi tarikh sebenar bila pilihan raya nak diadakan tidaklah boleh diumumkan. Tetapi pimpinan Top 5 sudah pun tahu. Sebab itu Datuk Seri Najib, Datuk Seri Mak Hassan dan mereka sudah tahu. Malahan saudara, agihan kerusi pun dah selesai. Di kalangan parti-parti, di kalangan kerabat Barisan Nasional. Antara dapatan semalam apa yang disiarkan oleh Setiausaha Agung Barisan Nasional, bahawa Dewan Tinggi puas hati dengan tahap kesiapsiagaan untuk menghadapi pilihan raya Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Itu yang saya katakan bahawa pilihan raya is around the corner. Mesyuarat juga turut membincangkan tentang permohonan beberapa buah parti untuk masuk menyertai Barisan Nasional. Tapi sebagaimana yang saya katakan, belum ada ketetapan. Tidak ada lagi semua parti bersetuju. Tak ada, belum lagi. Jadi jangan kita mengatakan bahawa adanya parti telah diterima masuk. Tak ada. Kerjasama pun tidak disebutkan. Dewan Tertinggi juga akhirnya bersetuju untuk mewujudkan Puteri Barisan Nasional yang akan dipimpin oleh Datuk Zahidah Zariq Khan. Itu ketetapan tadi. Jadi selaras dengan Perlembagaan Barisan Nasional pasal 8/3I, Mesyuarat Agung Dewan Tertinggi mengesahkan penyambungan pelantikan Bendahari Agung Barisan Nasional Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein On bagi tempoh 2 tahun. Itu semalam punya keputusan. Tetapi yang paling penting, Barisan Nasional telah pun selesai pembahagian kursi-kursi di antara gabungan untuk pilihan raya akan datang. Jadi naib pengusinya Datuk Seri Wee Ka Siong berkata proses bagi sebahagian lagi pembahagian kursi walaupun masih berjalan, tapi semuanya akan diumumkan dalam waktu yang terdekat. Artinya, pilihan raya akan diadakan, saudara. Katanya, kita telah selesai dah. Sebagai ada proses itu, dan ia masih berjalan. Jadi, apabila tiba masanya, kita akan umumkan. Kalaulah pilihan raya itu tahun depan, takkan kenyataan itu boleh disiarkan oleh Timbalan naib pengurusi Barisan Nasional. Jadi, terdahulu, Datuk Seri Wee Ka Siong juga selaku Presiden MCA, beliau yang hadir dalam mesyuarat Dewan Tertinggi UMNO, Dewan Tertinggi Barisan Nasional yang dipengusikan oleh Datuk Zaid Hamidi selaku Presiden Barisan Nasional. Dan ramai yang datang malam tadi. Semua saya tengok wajah-wajah ceria. Perdana Menteri pun ada juga, saudara. Sebab Hewan PRU belum tetapkan lagi sama ada tahun ini atau tahun depan. Saya yakin, dengarlah kenyataan saya ni, saudara. Tapi saya tak boleh mengesahkan 100%. Tak. Saya yakin kehadiran Perdana Menteri malam tadi pasti dibincangkan. Tapi mana boleh nak cerita kat orang strategi. Cuma yang saya tak suka bila dengar kata kalau Perdana Menteri kata kalau dia yakin Barisan Nasional boleh menang, maka dia akan bubarkan Parlimen. Itu tak betul. Tapi malam tadi itu selesai. Bahawa
pembagian kursi selesai. Barisan Nasional belum menerima lagi Parti Bangsa Malaysia. Tak usahlah berangan. Saya dah cakap dah. Dan calon-calon pun sudah mula dikenal pasti. Kalau dah kenal pasti, dekatlah saudara. Cuma bagi mereka yang dah ada di akar umbi, geraklah bekerja. Jangan tunggu bila gong dah pukul, baru kelang kabut. Jadi sekarang ni, dalam keadaan sekarang ni, saya mengharapkan pertama-tama sekali saudara, kita harus turun ke gelanggang. Kita perlu mengakui saudara, faktor Barisan Nasional tewas dalam PRU14 dulu kerana ketidakmampuan Barisan Nasional menguasai platform media sosial. Itu kena terima hakikat. Kita gagal memanfaatkan saluran penyampaian maklumat dengan cepat dan mudah itu untuk mengamit keyakinan pengundi. Sedangkan pihak lawan begitu hebat dengan dia punya Red Bin Army-nya dan sebagainya. Kita menggunakan jentera JR-nya melalui wanita, pemuda dan sebagainya. Tapi dengan jaringan media sosial ini. Sebab itu saya 3-4 malam dulu saya dah bercakap. Dan sekali lagi saya nak mengingatkan pimpinan. Terutama di peringkat bahagian, ketua-ketua bahagian. Jujurlah. Walaupun anda mungkin tidak terpilih. Tapi anda harus jujur. Untuk memastikan UMNO Barisan Nasional kali ini menang. Jangan katakan aku tak jadi calon, tak payah buat. Ini masalah yang dihadapi oleh UMNO. Orang lain jadi calon, aku tak nak sokong. Ini keadaannya, mereka mementingkan diri sendiri. So, sebab itu, wujudkan segera. Saya tahu, BNCOM dah pun bergerak, tetapi saya melihat tak cukup. Saya merasakan bahawa gerakan untuk menyampaikan maklumat yang sebenarnya pada rakyat ataupun menarik hati warga untuk kasih dan sayang pada Barisan Nasional ini, tak sehebat parti-parti pembangkang. Jadi ini perlu dilakukan. Sebab itu kita tak usah terkesan dengan cacian ke pasukan cyber parti lawan. Ini memanglah dia pakar. Mereka akan memaki hamun. Tapi takkan kita nak balas dengan maki hamun. Sebab itu kita jawab dengan fakta. Dan jangan pula kita hanya sekadar berkongsi fakta itu di kalangan kita. Kalangan kita ni dalam WhatsApp. Ginilah, ini sebenarnya. Buka live sendiri ataupun cari jaringan, sampaikan kepada masa. Tumpukan penyaluran maklumat ini dalam laman media sosial, wujud dalam Facebook dan sebagainya, supaya semua orang dapat baca. Mungkin kata orang, contohnya di Bagan Lumut. Bila orang mengatakan bahawa Navy terkesan dengan isu kapal SES, sedangkan tak berlaku begitu. Anggota Navy tak ambil kisah. Cuma mereka nak tahu bagaimana pimpinan negara untuk menjalankan kepimpinan akan datang, apakah harga barang tak terkesan. Yang paling penting, saya dah cakap berkali-kali, bahawa rakyat tak ambil kisah sangat isu-isu yang dibangkitkan oleh pembangkang. Sebab itu sekarang ni, dia tak boleh macam pilihan raya 14 dulu. Najib sentrik, attack dan sebagainya. Tak jadi sekarang ni. Buatlah macam mana pun. Rakyat tak terkesan. Sebab rakyat dah pernah merasai dan pernah mengalami apa yang mereka lalui apabila terpengaruh dengan segala tomahan dan juga segala kempen melalui media sosial ni. Bila rakyat terpengaruh, akhirnya rakyat memilih Pakatan Harapan 22 bulan. Derita yang datang. Ditambah lagi bila adanya Perikatan Nasional. Bertambah lagi duduk di bawah lembah derita dan berpanjangan sehingga saat ini. Sebab itu saya melihat, walaupun memang saya mengakui Pak Rafizi pakar untuk menghasut. Dia mengaku dia pakar penghasut. Tapi jangan kita leka. Dan masalah kita kadang-kadang kita turut sama menyebarkan apa yang dihasutkan oleh Rafizi. Ini keadaannya. Cuma hari ini saya nak cakap terus terang. Antaranya apabila pakar atau penulis manifesto Pakatan Harapan dulu. Bila dia kata Perdana Menteri berbohong. Ini perlu disantuni. Saya harap pegawai PMO, pejabat Perdana Menteri, kena jawab. Sebab apabila Wan Salman dia kata pertemuan antara Perdana Menteri dengan beberapa orang pemimpin daripada PBM itu hanya sekadar makan tengah hari. Kalau makan tengah hari itu dia kata itu perjumpaan tak sah, dia kata. Ini mereka nak menuntut sebenarnya. Mereka nak adakan satu pertemuan, nakkan jawatan dan sebagainya. Dan saya haraplah pegawai di sekeliling yang amat Perdana Menteri, kalangan menteri-menteri dari UMNO yang sekarang ni jadi orang keliling kelalang, jangan dibiarkan berterusan. Ini tindakan bagi saya biadab.
bila mengatakan Perdana Menteri pembohong. Benarkah Datuk Seri Ismail Sabri seorang yang pembohong? Ini bukan main-main saya. Orang yang pembohong itu adalah orang yang hampir dengan munafik. Apakah kita mempunyai Perdana Menteri yang sikapnya munafik? Kerana bila dia kata bohong, menipu. Sedangkan Perdana Menteri kata dia dah jumpa. Hakikatnya bukan soal apa-apa ini tak jumpa. Jadi dia menuduh Perdana Menteri kononnya kerana takut nak jumpa dengan delegasi Perikatan Nasional. Kalau Perdana Menteri takut, bagaimana saya dah tengok jawapan daripada Syahril, dia kata kalau Perdana Menteri takut, adakah beliau akan mengatakan bahawa kerajaan bersedia mengadakan PRU? Itu persoalannya. Kemudian dia mengerik pada isu LCS. Kononnya sebabnya PM takut untuk berjumpa kerana adanya isu LCS. Pula dah. Jadi untuk rekod, kata saudara Syahril, Perdana Menteri dan Wakil UMNO lain semuanya senada. Dan Wan Saiful kata PM tipu rakyat soal perjumpaan. Rakyat tak kisahlah sekarang ni dengan drama PBM. Sebab rakyat dah tahu. Pertemuan itu diharapkan, diwujudkan, dapat berlangsung kerana PBM mengharapkan Perdana Menteri komit. Sebab memang ada, saya tak tahu dari segi apa yang mereka katakan, seolah-olah ada perjanjian antara Yang Amat Perdana Menteri dengan pimpinan Perikatan Nasional. Kita tak tahu. Ini bukan perjanjian antara UMNO dengan Perikatan Nasional. Antara Perdana Menteri. So dalam keadaan begitu, bila dia kata Perdana Menteri tipu, tak jumpa dan sebagainya, saya haraplah supaya mereka yang orang keliling kelalang, yang kata setia sangat dengan Yang Amat Perdana Menteri, perlu menjawab. Orang kata pemimpin anda penipu. Kena jawab. Sebab penipu, pembohong adalah orang yang munafik. Supaya kita tidak terus bercakap soal kemunafikan ini, kita jumpa lagi malam esok. Saya ucapkan selamat malam, bertenang dan berlapang dadalah kita menghadapi hari-hari yang semakin mencabar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.